Hujan berterusan dijangka berlaku di pantai timur dan utara Semenanjung serta timur Sabah bermula 16 hingga 18 November ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan berdasarkan analisis model-model cuaca, luruan monsun dijangka berlaku di kawasan berkenaan. Keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan dalam tempoh tersebut. Met Malaysia sedang memantau keadaan ini dan akan mengeluarkan amaran hujan berterusan sekiranya perlu. Orang awam dinasihatkan sentiasa merujuk laman web Met Malaysia dan media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Malaysia bersedia untuk menghantar lebih banyak sarung tangan getah untuk kegunaan pasukan perubatan di Semenanjung Gaza. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sarung tangan getah adalah antara keperluan mendesak ketika ini. Kita juga sudah berhubung dengan syarikat-syarikat pengeluar. Kalau diperlukan, mereka akan standby untuk menyediakan sumbangan sarung tangan getah itu. Beliau ditemui pada majlis pelepasan penghantaran bantuan kemanusiaan kedua Ops Ehsan di Terminal Kargo KLIA. Pesawat membawa barangan keperluan utama seberat 20 tan merangkumi makanan, barangan bayi serta perubatan. Semua pihak harus mengetepikan perbezaan ideologi politik demi bersama memperkukuhkan kredibiliti perundangan syariah secara holistik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berharap peranan Mahkamah Syariah sebagai mahkamah keluarga akan terus berkembang dengan positif dari setiap aspek. Jadi kan Mahkamah Syariah ni memang betul-betul mahkamah keluarga. Okey? Dengan hakim-hakim dia, petugas-petugas kaunter dia, kaki tangan, pendaftar mahkamah yang sentiasa meraihkan dan ada empati kepada pihak-pihak yang berurusan dengan mahkamah. Barulah dia akan jadi mahkamah keluarga yang sebenar. Otherwise, kita tak boleh nak treat dia macam mahkamah jenayah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar nafkah keluarga antara Abai dan Andai di Seri Kembangan. Program tersebut menyasarkan NGO, pelajar universiti serta agensi kerajaan. Usaha murni guru Intan Zulaikha Jusoh memotivasikan anak muridnya menamatkan larian 100 meter dengan menggunakan tongkat di Sanjung apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah khas inspirasi pada Anugerah Perdana Belia Negara APBN hari ini. Tindakan menyentuh hati guru sekolah kebangsaan Federal Lepar Utara 1 Jerantut Pahang itu berlari bersama muridnya Muhammad Akil Naufal Zahiran yang kudung sebelah kaki hingga ke garisan penamat tular menerusi laman sosial baru-baru ini. Beliau berharap anugerah khas ini mampu memberi inspirasi buat para pendidik untuk terus membantu pelajar dalam meneroka potensi diri. Jadi apa yang saya buat ni sebenarnya terlalu kecil sebenarnya, tapi andai kata benda ni memberi impak kepada guru-guru di luar sana, saya sangat bersyukur. Dan andai katalah ada anak-anak murid kita yang memang ada peluang tapi mungkin belum dicongkil bakatnya, kita boleh buka peluang sebenarnya untuk kita bagi peluang murid itu menonjol ke depan lagi. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Henayo menyifatkan dorongan guru berusia 35 tahun itu cukup memberi inspirasi bukan sahaja kepada Muhammad Akil tetapi semua masyarakat agar terus berusaha. Melalui anugerah khas kepada Cikgu Intan adalah bila kita ada situasi yang kita rasa agak sukar untuk kita menang, tapi mesejnya adalah jangan putus asa, bangun kembali dan terus mainkan peranan. Dan hari ini adik Akil akan menjadi atlet bersama pasukan Malaysia. Okay? APBN tahun ini mempertandingkan 4 kategori anugerah utama, 2 kategori anugerah khas dan 5 kategori ikon belia. Antara penerima ABPN tahun ini ialah Persatuan Belia Felda Kertih 03 yang dinobatkan Johan bagi kategori utama pertubuhan belia. Manakala pengasas dan Presiden Majlis Belia Orang Kurang Upaya Muhammad Faiz Suhaimi dinobatkan ikon belia OKU. Pemain skuad negara S. Siva Sanggari yang berjaya menyumbang pingat emas pada Tamasya Sukan Asia Hangzhou 2022 turut dinobatkan sebagai penerima anugerah khas APBN. Orang ramai boleh menghantar gadget lama atau rosak ke Pusat Pengumpulan e-Sisa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC supaya ia dapat dikitar semula atau dilupuskan melalui proses yang betul. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata usaha itu sekaligus mampu mengurangkan jejak karbon.
Tambahnya dianggarkan 364 juta e-sisa dihasilkan setiap tahun di negara ini. Dan kita nak promotekan lagi bahawa apabila kita ada e-waste ini, janganlah kita buang di tong sampah saja. Dia ada cara yang lain untuklah kita recycle material tu. Jadi saya harap bahawa ini merupakan salah satu usaha MCMC bersama dengan kita. Jadi saya harap bolehlah kita promote lagi supaya lagi lebih ramai orang tahu bahawa kalau laptop, handphone yang tak boleh guna pakai lagi, mereka boleh hantar ke MCMC ataupun lokasi ataupun pusat kita supaya e-waste itu boleh recycle. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Carbon Footprint En Route to Nature di Cyberjaya Anjuran MCMC bersempena ulang tahun ke-25. Pada majlis itu, lebih 300 pokok ditanam oleh warga MCMC.